Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 9 ingin membentangkan tajuk kami, Pembelajaran Atas Talian dalam kalangan mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia. Ahli kumpulan ini terdiri daripada Iri Shakira binti Ahmad Zainal, Nazaratu Wahidah binti Muhammad Nazri, Sumayyah binti Abdul Jalil, Wan Khadijah Afrika binti Wan Muda dan Nur Faika binti Ambu Upu. Pada bulan Mac 2020 yang lalu, seluruh rakyat Malaysia dinasihatkan untuk membuat kawalan kendali dengan cara duduk di rumah jika tiada keperluan atau bekerja. Keadaan ini telah mengubah wajah kehidupan setiap orang secara drastik pada dunia hari ini merangkumi bidang pendidikan. Kementerian Pengajian Tinggi KPT telah memutuskan bahawa semua pembelajaran dan pengajaran PDP akan dilaksanakan dalam talian sekaligus menyebabkan semua aktiviti PDP secara bersemuka ditangguhkan. Universiti Kebangsaan Malaysia UKM turut menerima tempias akibat wabak pandemik ini dan semua aktiviti PDP mesti diubah suai dan dilaksanakan secara atas talian. Seperti yang telah diketahui, pembelajaran dan pengajaran secara atas talian bukan sesuatu perkara yang baharu. Nur Haslina Hashim 2020 menyatakan perubahan kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP secara atas talian bukan sahaja menimbulkan kebimbangan dalam kalangan para pelajar, tetapi para pensyarah juga mempunyai kegelisahan untuk menyampaikan bahan pengajaran. Oleh itu, semua pihak mesti bersedia menghadapi norma baru dan salah satunya adalah pelaksanaan PDP secara atas talian demi kesinambungan proses pembelajaran belajar dalam era pandemik COVID-19 ini. Seterusnya ialah metodologi kajian. Terdapat 3 bahagian utama di dalam metodologi kajian iaitu reka bentuk kajian, sampel kajian dan juga instrumen kajian. Kajian yang kami jalankan ialah kajian kuantitatif berbentuk tinjauan deskriptif dan kami telah menggunakan kaedah soal selidik bagi mendapatkan keputusan. Sampel kajian kami adalah dalam kalangan pelajar ijazah sarjana muda tahun 1 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Seramai 60 responden yang telah kami perolehi dan mereka merupakan pelajar antara golongan yang berumur 19 hingga 22 tahun. Akhir sekali, inilah instrumen kajian. Kami telah menggunakan kaedah skala 5 Likert sebagai pilihan jawapan untuk mendapatkan respon daripada pelajar-pelajar di Universiti Kebangsaan Malaysia untuk mengenal pasti pandangan dan juga persepsi mereka terhadap pembelajaran dan juga pengajaran secara atas talian. Kami menggunakan skor skala 5 Likert sebagai metod di dalam kajian ini, di mana skor pertama ialah sangat tidak setuju sehinggalah skor 5 iaitu sangat setuju. Seterusnya adalah bahagian hasil dapatan dan juga perbincangan. Bahagian ini telah membincangkan tentang analisis data yang memaparkan hasil penemuan kajian dan keputusan yang telah diambil daripada borang soal selidik yang diisi dan dihantar oleh para responden. Persepsi pelajar terhadap pembelajaran atas talian diukur berdasarkan 3 aspek, iaitu kandungan pembelajaran, interaksi atas talian dan juga maklum balas pensyarah. Kajian ini telah dilakukan dengan merujuk kepada interpretasi skor min seperti berikut. Tahap tinggi mempunyai skor min sebanyak 3.67 sehingga 5.0. Tahap sederhana mempunyai skor min sebanyak 2.34 sehingga 3.66 dan akhir sekali adalah tahap rendah iaitu mempunyai skor min sebanyak 1.0 sehingga 2.33. Dari segi aspek yang pertama iaitu kandungan pembelajaran atas talian, jadual 1.3 menunjukkan persepsi pelajar terhadap kandungan pembelajaran atas talian. Penyataan pertama menyatakan bahawa perbincangan semasa pembelajaran atas talian memudahkan para pelajar untuk bertanya terus dengan pensyarah. Ia mendapat nilai skor min sebanyak 3.60 dan berada di tahap sederhana. Bagi penyataan yang kedua iaitu pembelajaran atas talian patut diteruskan walaupun pada waktu tanpa pandemik mendapat nilai skor min sebanyak 3.40 iaitu nilai skor min yang paling rendah dan berada di tahap sederhana. Bagi penyataan yang ketiga iaitu topik perbincangan dalam pembelajaran atas talian mencabar minda pelajar mendapat nilai skor min yang paling tinggi iaitu 5.80 dan berada di tahap tinggi. Bagi penyataan yang terakhir iaitu kandungan pembelajaran atas talian sesuai dengan kursus yang para pelajar ambil mendapat nilai skor min sebanyak 4.0 dan berada di tahap tinggi.
Secara keseluruhan, bagi persepsi pelajar terhadap kandungan pembelajaran atas talian, mendapat nilai skor sebanyak 4.20 dan berada di tahap yang tinggi. Dari aspek yang kedua, iaitu interaksi atas talian, jadual 1.4 menunjukkan persepsi pelajar dari sudut interaksi atas talian. Pernyataan yang pertama menunjukkan bahawa perbincangan antara pelajar dan juga pensyarah adalah secara konsisten sepanjang semester. Ia mendapat nilai skor sebanyak 3.80 dan berada di tahap yang tinggi. Bagi pernyataan yang kedua, iaitu para pelajar berasa lebih mudah menyertai perbincangan atas talian dengan rakan-rakan untuk menyiapkan tugasan, mendapat nilai skor yang sama dengan pernyataan yang pertama, iaitu 3.80 dan berada di tahap yang tinggi. Untuk pernyataan yang terakhir, iaitu pensyarah menggalakkan pelajar berinteraksi antara satu sama lain semasa pembelajaran atas talian, mendapat nilai skor yang terendah iaitu 3.60 dan berada di tahap yang sederhana. Secara keseluruhan, bagi persepsi pelajar dari sudut interaksi atas talian, mendapat nilai skor sebanyak 3.73 dan berada di tahap yang tinggi. Seterusnya adalah maklum balas pensyarah. Jadual 1.5 menunjukkan analisis skor min bagi persepsi pelajar terhadap pembelajaran atas talian dari sudut maklum balas pensyarah. Analisis skor min yang mempunyai nilai skor min yang tertinggi adalah pelajar dapat memahami maklum balas yang disampaikan oleh pensyarah pada nilai 4.60, manakala bagi pensyarah yang memberi maklumat tambahan yang saya perlukan mempunyai nilai skor min yang kedua tertinggi iaitu sebanyak 4.20. Dan akhir sekali, analisis terhadap persepsi pelajar bagi pensyarah, mereka memberikan maklum balas segera terhadap persoalan pelajar mendapat nilai skor min yang terendah iaitu pada min 3.20. Secara keseluruhannya, persepsi pelajar terhadap pembelajaran atas talian dari sudut maklum balas pensyarah adalah pada tahap yang tinggi, iaitu pada nilai skor min 4.70. Akhir sekali, perbincangan dan kesimpulan. Baik, melihat penularan wabak COVID-19 dari sudut pandang positif, para pendidik bertungkus lumus berusaha untuk berfikiran kreatif dan inovatif dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran mereka. Ini bagi memastikan para pelajar tidak ketinggalan dalam pendidikan dan pembelajaran. Jadi perkara ini bertepatan dengan pendapat Tokiro, iaitu bahagian organisasi pendidikan berkeperluan untuk membuat penambahbaikan dari aspek kurikulum dan penggunaan kaedah pengajaran baharu di era ini. Namun, usaha luar biasa ini tidak terkecuali memerlukan komitmen murid yang tidak berbelah bahagi, seperti murid memberikan respon atau maklum balas serta menyiapkan tugasan yang diberikan dengan sempurna. Maka di sini dapatlah disimpulkan bahawa sejumlah pelajar di Institusi Universiti Kebangsaan Malaysia merasakan pembelajaran secara atas talian adalah masih relevan untuk dijalankan pada waktu setelah pandemik seiring dengan perubahan norma baharu dalam sistem pendidikan. Baik, sekian itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.